بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian kitab Umdatul Ahkam, dan kita telah sampai ke kitab zakah. Dalam kuliah yang lepas kita telah menjelaskan makna zakat dari segi bahasa dan dari segi syarak. Dan kita telah masuk sedikit perbincangan daripada hadis perutusan Muaz bin Jabal ke Yaman. Mari kita baca sedikit apa yang disebutkan dalam hadis yang kita dah bacakan pada kuliah lepas. Alhamdulillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muadz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman, innaka sata'ti qauman ahla kitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fa inhum ata'uka laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'uka laka bidzalik فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika beliau mengutuskannya ke Yaman, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum iaitu ahli kitab. Maksudnya Nabi SAW nak hantar Muaz bin Jabal ni ke Yaman. Dan Yaman masa tu ialah penduduknya banyaknya ialah ahli kitab. Macam mana boleh banyak ahli kitab ustaz kat Yaman? Maka jawapannya, kalau kita masih ingat lagi dalam pengajian sirah, iaitu Nabi SAW sebelum diutuskan, Yaman ini negeri dia memang negeri orang Kristian. Kita ingat lagi tak masa pembinaan Makkah itu, masa Kaabah ini dicemburui oleh tentera bergajah Abrahah kan. Dia nak hancurkan berhala, dia nak menghancurkan Kaabah. Kerana apa? Kerana sebelum tu Abrahah ni dia jeneral tentera di Yaman. Kita semua tahu asalnya Yaman ini mula-mulanya ialah penyembah berhala, penyembah matahari masa Balqis, Ratu Sabak. Kemudian mereka masuk Islam. Maka masuk Islam dan mereka mengikut syariat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian mereka ini mengikut kitab Taurat. Kemudian mereka mengikut kitab Taurat. Mereka mengikut kitab Taurat. Okey. Dan kemudian mereka ni pula ikut ajaran Kristian. Sejak bila ikut kerajaan Kristian, lepas kerajaan Yaman itu dikuasai oleh penyembah-penyembah iaitu orang musyrikin. Kan? Lepas banjir besar, mereka ni negeri itu dikuasai oleh orang musyrikin. Orang musyrikin maksudnya penyembah api. Lalu apabila sebahagian daripada rakyat dia, pengikut dia telah masuk agama ahli kitab atau ikut ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu raja yang zalim tu, ketika itu pemerintah yang zalim tu telah membunuh orang yang mengikut ajaran ahli kitab ni.
Lalu sebahagian daripada mereka ni sempat melarikan diri ke Syam dan minta tolong ketua kerajaan Kristian Timur ataupun kerajaan Kristian Timur, kerajaan Byzantine, untuk mengalahkan golongan musyrikin ini daripada Parsi ini, penyembah api ini. Tetapi kerajaan Syam masa tu dia kata jauh, kami tak boleh bantu. Jadi kamu kena pergi, aku akan hantar surat, aku hantar utusan untuk apa, supaya kerajaan Kristian di Ethiopia, di Habsyah, untuk hantar tentera. Masa itulah tuan-tuan rahimakumullah, yang mereka hantar, ya, ketika pembunuhan itulah dalam surah Ashabul Ukhdud tu, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, iaitu mereka dibunuh. Lalu ada orang sempat lagi. Lalu kerajaan Habsyah ni dihantar 2 orang jeneral tentera ke Yaman untuk mengalahkan siapa? Mengalahkan apa ni, kerajaan Parsi yang penyembah api tadi. Bila dah dikalahkan, maka pemerintah masuk apa dia? Masuk ke agama ahli kitab tu boleh disebarkan dengan begitu meluas sekali. Termasuklah Abrahah ni. Tapi Abrahah dia dah bunuh, dia dah bunuh seorang jeneral tentera satu lagi kerana tamakkan kuasa. Jadi untuk apa pula? Jadi untuk meredakan kemarahan pemerintah di Habsyah kerana Abrahah pergi bunuh seorang lagi jeneral tentera. Lalu apa dia buat? Lalu dia kata dia buat satu binaan, dia panggil Qulais. Binaan yang tinggi, rumah ibadat, gereja besar. Untuk apa? Untuk apa dia? Untuk meredakan kemarahan, untuk membodiklah bahasanya, untuk meredakan kemarahan uh, apa dia? Maharaja, raja di Habsyah masa tu. Kan? Di Habsyah. Kan? Jadi uh, dia pun buatlah Qulais. Sebab tu kita kata dekat Yaman tu banyaknya ahli kitab. Macam mana boleh banyak ahli kitab? Disebabkan masa tu mereka telah datang tentera daripada Habsyah untuk mengalahkan penyembah-penyembah api yang berlaku zalim. Dibunuh semua orang yang masa apa, yang ahli kitab dibunuh semua. Sebab itulah akhirnya Raja Habsyah hantar tentera. Najasyi lah. Najasyi ni nama jawatan tu. Najasyi ni bukan nama orang. Najasyi tu nama jawatan. Raja Habsyah dihantarlah Abraha. Itulah kita kata kenapa macam mana negeri Yaman ni negeri ahli kitab. Sehinggalah ketika Nabi SAW menghantar Muaz bin Jabal, menghantar Abu Musa al-Ash'ari, menghantar Ali bin Abi Talib untuk berdakwah dekat Yaman, akhirnya Yaman telah menjadi negeri Islam yang sangat kuat. Umat Islam ni Nabi kata araqu quluban, orang yang Nabi kata al-iman ya al-yaman, al-iman al-yaman wal hikmatul yamaniyah. Nabi kata iman itu ada pada Yaman, dan hikmah itu, kebijaksanaan itu ada pada orang Yaman. Nah, itu asal macam mana negeri Yaman. Betul Nabi kata, wahai Muaz, kamu pergi ke negeri Yaman, iaitu negeri ahli kitab. Sebab itulah Abu Hurairah, mak dia dulu ahli kitab. Sebab dia datang daripada Bani Daus. Bani Daus ni dekat Yaman. Kan? Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum, iaitu ahli kitab. Ahli kitab ni gelaran untuk orang Kristian lah, dan juga Yahudi. Itu panggilan ahli kitab ni ialah panggilan, bukan satu panggilan pujian, tapi panggilan untuk menyedarkan mereka, iaitu mereka ni telah diberi banyak kitab sebelum ni, tetapi mereka gagal untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka panggil ahli kitab lah, macam kita lah kan. Kalau kita tengok ada orang katalah dia ni belajar agama, tapi tengok perangai buruk, kata ustaz, hai ustaz, kita panggil lah kan, hai ustaz, bukan main lagi. Kita panggil dia ustaz ketika dia buat kesalahan tu, apa? Supaya nak ingatkan dia. Kan anak-anak kita hafal Quran, hai hafiz Quran macam ni ke? Kan, wahai hafiz Quran, solatlah anak. Jadi bila dia akan tersentak, aku ni diberi Quran, aku diberi kitab.
Sebab itulah bila Allah Ta'ala, kalau kita buka Al-Quran, bila Allah Ta'ala nak memperingatkan ahli kitab, Allah Ta'ala tak panggil Yahud. Allah Ta'ala akan panggil, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin. Ya ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillah. Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Tapi bila Allah Ta'ala kutuk mereka, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah wa qalatil nasara. Allah Ta'ala panggil Yahud wan Nasara. Tapi bila Allah Ta'ala nak ingatkan mereka, kalau kita buka Al-Quran, Allah Ta'ala kata, ya ahlal kitab. Banyak tempat sebegitu. Naam. Jadi sungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum iaitu ahli kitab. Nah, ini kita sebut dalam kuliah lepas, dalil bahawa Nabi SAW ni dia memberikan persiapan, dia brief dulu. Dia beri taklimat kepada pendakwah-pendakwahnya agar pendakwahnya bersedia untuk menyampaikan ilmu. Dan kata Syekh kami, Syekh Ali Shibil, kata, nampak tak? Yang Nabi SAW hantar pendakwah itu ialah Muaz bin Jabal. Bukan calon-calon orang, tuan-tuan. Bukannya orang-orang biasa. Dalil bahawa pendakwah itu mestilah orang yang berilmu. Bukan semua orang boleh dakwah. Mesti hantar orang yang berilmu. Dakwah ni, semua orang boleh dakwah. Tapi dakwah dengan kapasiti masing-masing lah. Maksudnya, kalau kita ni tak boleh nak mengajar, jangan mengajar, kita dakwahkan. Nanti kita ajak orang dengan melalui kemampuan kita. Namun yang kita tak nak ialah orang yang tak mampu untuk menyampaikan Quran dan hadis, tapi tak berdakwah, lalu bukan berdakwah dengan ilmu, mungkin berdakwah dengan kejahilan. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Dengar kata Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, di atas ilmu yang jelas. Maksudnya kena ada ilmu dulu. Kena ada ilmu dulu apa yang kita nak dakwahkan. Jangan hari ni taubat, besok hari ni artis, besok taubat, lusa dah ceramah. Tak betul. Dia kena adalah satu tempoh waktu yang dia belajar dulu, dia mengaji betul dulu, dia menuntut ilmu dulu sampai tahap dia menguasai ilmu-ilmu asas Islam, dan kemudian sampai ke tahap ilmu yang dia boleh mengajarkan kitab, boleh mengajarkan dengan benar, ala basirah. Yang penting ala basirah. Nah. Dan masa tu Syekh kami juga, Syekh Ali Shibil, dia sebut ni dalil bahawa apa dia, bahawa seperti sebahagian gerakan dakwah, sebahagian gerakan dakwah menisbahkan mereka itu kepada gerakan dakwah yang dihantar ialah orang-orang yang jahil, lalu mereka tidak membaiki, bahkan merosakkan umat lagi dengan kejahilannya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada sesuatu tidak boleh memberi sesuatu. Naam. Okey, barakallahu fiik. Jadi Muaz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman, dalil juga bahawa pemerintah mengutus pendakwah. Ini juga dalil bahawa pemerintah mengutuskan pendakwah. Nampak tak? Jadi benar, pemerintah hantar pendakwah. Macam juga Malaysia menghantar pendakwah masuk ke hutan-hutan untuk mendakwah orang-orang asli, untuk mendakwah orang-orang yang penduduk asal setempat itu kepada Islam. Dan ini memangnya tujuan siasat Islamiyah, itu tujuan siasat Islam, iaitu kita nak ajak orang kepada agama Islam. Maka tak sepatutnya ada golongan yang mengatakan, kenapa kerajaan Malaysia menghantar pendakwah untuk mengislamkan, yang ini tujuannya untuk politik supaya mereka mengundi. Tak, tujuan ini untuk dakwah semata-mata. Jadi kalau kamu kata, kenapa hantar pendakwah? Kita kata, kalau tak nak pendakwah, pergi negara China, pergi negara India. Itu kamu jangan berdakwah. Ini negara Islam, negara Malaysia negara Islam. Atas pemerintah Islam untuk menghantar pendakwah. Kamu jadi hak untuk mempertikaikan masalah ini. Sekarang ni banyak, ada sebahagian non-Muslim yang ada sedikit kuasa di dalam Dewan Undangan Negeri, orang pertikaikan. Saya pernah tengok dalam satu potongan video beberapa ahli Dewan Undangan Negeri di sebuah negeri, saya tak nak sebut. Dia kata kerajaan menghantar pendakwah kerana ini untuk apa dia,
Supaya nanti mereka jadi penyokong parti mereka dalam pilihan raya. Allah musta'an. Memang kerja pemerintah ialah untuk menghantar pendakwah. Yang terkewajipan pemerintah ialah untuk hantar pendakwah kepada negeri-negeri yang tidak ada ahli ilmu padanya. Macam yang Nabi buat ni, Nabi hantar Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Okey. Seterusnya, jika kamu sudah mendatangi mereka, maka ajaklah kamu untuk bersaksi tiada ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahawa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksudnya pertama sekali ajak kepada tauhid. Pertama ajak kepada tauhidul ibadah, iaitu tidak beribadah melainkan Allah Taala. Yang kedua tauhidul ittiba, iaitu mengesakan, iaitu menetapkan bahawa Nabi Muhammad SAW sahaja yang diberikan ketaatan yang mutlak, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jika pertama ajak, maksudnya pertama ajak kepada tauhid. Okey? Ajak kepada tauhid. Jadi jika mereka telah mentaati kamu tentang hal itu, maka beritahukan mereka bahawa Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu sehari semalam. Yang inilah yang sebagian ulama kata dibawa kepada bincangan yang panjang yang kita bawa pada kuliah lepas, iaitu adakah orang yang tidak Islam dipertanggungjawabkan juga, akan ditanya di akhirat kelak berkenaan dengan hukum hakam lain yang mereka tidak amalkan, kan? Maksudnya macam ni. Soalan ni ialah kalau ada orang musyrikin, ada orang kafir, orang bukan Islam, dia meninggal di akhirat kelak, apakah dia akan diseksa kerana tak Islam sahaja, atau dia juga diseksa kerana tak amalkan perintah-perintah Allah Ta'ala yang lain, seperti jangan minum arak, jangan tutup aurat, jangan apa, jangan makan harta riba, jangan makan harta haram, jangan berzina dan seumpama dengannya, dia langgar, adakah dia azab? Sebagai ulama berdalilkan dengan hadis ni bahawa tidak. Sebab apa? Sebab mereka tak ditanggung pertanggungjawabkan dengan perintah-perintah yang lain. Sebab dia kata apabila mereka telah patuh kamu dalam mengucap kalimah la ilaha illallah itu, maka perintahkan mereka dengan salat. Tapi seorang ulama lain tidak. Itu tidak menunjukkan bahawa mereka itu tidak diperintahkan. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata ma salakakum fi saqar. Bila Allah Ta'ala tanya kepada ahli neraka, Allah Ta'ala sebut orang ahli syurga kata, orang ahli syurga tanya fi jannatin yatasaalun, mereka bertanya tentang orang yang masuk neraka, anil mujrimin. Lalu mereka tanya ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka wahai ahli neraka sekalian? Maka ahli neraka kata qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu tak salat. Nampak tak? Tak salat, kita tak salat dosa. Walam nakun nut'imul miskin, kami tak bagi zakat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami bercakap dalam agama, kami mereka-reka benda dalam agama ni. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami menolak, kami engkar, kami tak percaya pada hari akhirat. Okey, tuan-tuan, tak percaya pada hari akhirat ni kafir ke Islam? Kafir. Nampak tak? Walaupun kafir, tapi Allah Ta'ala kata mereka juga diazab sebab tak salat, tak zakat, dan berbicara dalam agama sesuka hati mereka. Dalil bahawa mereka juga dihukum kerana masalah furuk-furuk dalam agama. Kan? Selesai? Dan Allah Ta'ala perintahkan salat 5 waktu pada sehari dan semalam. Jadi ini dalil bahawa salat yang fardu 5 waktu sehari semalam. Ini juga dalil yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah untuk mengatakan bahawa salat 5 waktu sehari semalam yang fardu. Selain daripada ini tak fardu. Sembahyang tahiyatul masjid sunat, solat raya sunat, solat raya Aidil Adha sunat, solat apa lagi? Tahajud sunat. Kecuali solat nazar. Adapun mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Ahmad bin Hanbal dan seumpama, dengannya mereka mengatakan bahawa tahiyatul masjid wajib, ahlul hadis. Mazhab Hanafi mengatakan witir itu wajib. Sebab bagi dia boleh lagi ada solat-solat lainnya.
Habis itu kenapa Mazhab Syafi'i kata tak? Mazhab Syafi'i kata sebab Nabi kata difardukan ke atas kamu 5 waktu sehari semalam. Tak ada lagi dah solat fardu yang lain. Hari Jumaat, kalau Jumaat itu ambil tempat solat fardu zuhur. Tahiyatul masjid sunat. Habis tu ulama-ulama mazhab lain tak faham ke hadis tu macam ni. Dia kata, oh ulama mazhab lain dia kata tak. Yang dimaksudkan 5 waktu sehari itu ialah yang kalau harian punya solat itu dia. Tapi kita ada juga sebab-sebab yang bukan harian yang wajib. Seperti hari raya setahun sekali. Yang dikatakan yang wajib ni harian. Nah itu jawapan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ulama Syafi'iyah kata yang wajib hanyalah solat fardu 5 waktu sehari semalam. Baik. Dah. Kemudian bila jika mereka telah mentaati kamu, maka beritahukan kepada mereka bahawa Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Nah, inilah tujuan, inilah yang menjadi tempat kenapa hadis ini disebut dalam bab zakat. Kenapa? Hendaklah baru tahu mereka bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka zakat. Nampak tak? Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat. Nampak tak? Allah Ta'ala pakai perkataan zakat. Itu menunjukkan bahawa zakat tu apa? Bukankah zakat dari segi bahasa tu iaitu menyucikan, mengeluarkan, apa menyucikan, menambah. Tapi kita faham macam tu kepada perkataan zakat tak? Yang difaham dari perkataan zakat ni ialah apa dia? Iaitu zakat harta yang kita keluarkan tu. Ini menunjukkan bahawa bila kita jumpa nas-nas syarak, bila kita jumpa hadis-hadis, maka difahami lafaz nas-nas syarak itu menurut kefahaman syarak lebih ialah muqaddam, diutamakan dahulu sebelum kita memahami lafaz-lafaz ini dengan lafaz dari segi bahasa. Saya ulang sekali lagi. Kan bila Nabi kata, bila kamu mereka taat kamu untuk salat, maka silakan mereka zakat. Nampak, salat dan zakat, dua-dua ni istilah apa? Dua-dua istilah syarak. Tidak difahami dalam hadis ni bahawa masuk salat itu ialah doa semata-mata dan zakat itu ialah pertambahan harta semata-mata. Tak. Difahamnya solat itu ialah perbuatan solat 5 waktu sehari semalam. Difaham dari perbuatan zakat itu ialah maksudnya zakat yang harta dikeluarkan. Menunjukkan apa dia? Menunjukkan bahawa lafaz-lafaz syarak hendaklah difahami dengan makna syarak, bukan dengan makna dari segi bahasa. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab ada kecenderungan di kalangan kelompok Islam liberal, padahal mereka itu bukan Islam pun, yang berdakwa mereka itu orang liberal, Islam tapi liberal. Dia mentafsirkan nas-nas yang lafaznya secara istilah syarak difaham, sepatutnya difahami istilah syarak, dia faham dari segi bahasa. Lalu kata salat itu apa? Salat itu ialah berdoa. Jadi sesiapa saja yang telah berdoa, maka dia telah bersalat. Zakat itu apa? Ialah orang menyucikan diri. Siapa saja yang telah menyucikan diri, maka dia telah berzakat. Ini batil, tak betul. Lafaz syarak mesti difahami dengan makna syarak. Itu satu. Yang kedua, zakat ni apa? Diambil dari orang mampu dari kalangan mereka dan diberikan kepada orang fakir. Jadi ini menunjukkan bahawa zakat itu mestilah daripada orang yang mampu. Bila mampu ni, apa kadar mampu? Apakah dia yang membezakan si mampu dengan orang yang tak mampu? Dekat sinilah zakat hendaklah ada nisab. Zakat itu dia ada nisab. Tuan-tuan tahu tak nisab tu apa? Nisab itu adalah kadar yang ada, kadar harta yang ada pada seseorang yang perlu dikeluarkan zakat. Nisab dia. Maksudnya ada hitungan dia. Ada takaran dia. Ada jumlah yang bilangan yang mesti dia ada untuk dia dianggap sebagai orang yang layak keluar zakat. Untuk orang yang layak keluar zakat. Nah, maksudnya ada nisab. Maksudnya bukan semua orang ada RM10 dalam bank pun kena zakat. Ada RM500 kena bank kena zakat. Tak. Jadi orang yang macam mana? Iaitu orang yang cukup nisabnya. Okey. Cukup, contohnya macam emas 85 gram. Emas nisab dia 85 gram. Tak termasuk emas perhiasan lah. Emas perhiasan. Emas perhiasan tak dikenakan zakat. Okey lah. Apa ni? Kalau kita tengok 85 gram, katakanlah harga emas sekarang berapa tuan-tuan? Harga emas RM300 lah, kata kita ambil cincai lah.
RM300 satu gram. Jadi kalau 85 gram darab RM300, maka 25,000 lah nisab zakat tu. Maksudnya kalaulah orang sekarang dia dalam bank ni, dia ada RM25,500, maka dialah orang yang layak untuk mengeluarkan zakat. Okey. Tapi dalam Islam bukan sekadar cukup nisab. Nisab dia bukan sekadar, dia juga perlu cukup haul, iaitu perlu cukup haul, iaitu tempoh dia, iaitu selama 354 hari kalau ikut tahun hijrah, 354 hari kalau ikut tahun hijrah. Maksudnya kalau katakanlah tuan-tuan ada 25,500 dalam bank dan tidak pernah berkurang, 2,000 dia kekal 25,500 tu, cukup setahun 25,500 tu, maka dia kena keluarkan zakat. Tak cukup setahun tak kena keluar zakat lah. Sebab tu kalau kita pergi bank, kalau kita pergi pusat zakat, dia senang, dia tengok buku bank, dia tengok berapakah nilai paling minimum sekali dalam tahun tersebut. Nilai paling minimum katakanlah 30,000. Maksudnya tak pernah kurang daripada 30,000. Maksudnya tuan-tuan dah kena zakat duit tu. Walaupun kata jadi 34, 35, 37, turun balik 30, tapi tak pernah kurang 30, jadi 30 tu yang kekal. 30 tu yang kekal, nilai paling minimum sekali yang kekal, tak pernah berkurang. Maksudnya harta dia tu jadi dizakat daripada 30, nilai RM30,000 tu lah. Sebab itulah harta yang kekal selama setahun. Dah cukup setahun harta tu, nisab tu, dan dah cukup haulnya. Haul ni pula cukup tahunnya. Dia mudah je kira zakat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada, itu kalau zakat emas lah. Dan sekarang ni pun, habis tu Ustaz, saya bukan ada emas, saya ada duit dalam bank. Duit dalam bank itu adalah dikiaskan kepada emas. Sebab bukankah duit dalam bank tu berdasarkan jumlah emas yang ada dalam negara? Kan? Jadi macam nak kita kira nisab emas. Jadi kita kira nilai semasa emas lah. Berapa nilai semasa emas sekarang? Cuba kita tengok kejap. Nilai semasa emas. Sebab kita tak biasa menjaga emas ni. Nilai semasa emas. Nilai semasa emas. Hari ini, tarikh hari ini 19 hari bulan 9, RM292. Betul lah tu. Lebih kurang 25,000 lah dia punya zakat dia. Saya ingat lagi kalau 10 tahun dulu berapa ribu je, 13,000 je. Masa saya mula-mula kerja dulu. 13,000 je. Sekarang dah naik 25,000. Jadi selagi tak cukup 25,000 dalam bank, tak adalah zakatnya, tak adalah zakat. Apa tu? Zakat emas, zakat wang ringgit, zakat wang simpanan. Nampak tuan-tuan? Jadi bukanlah zakat ni semua orang kena. Betul Nabi kata, hendaklah diambil daripada orang yang mampu. Diambil daripada orang yang mampu. Mampu tu siapa? Jadi bukannya Islam ni zalim ambil semua orang duit, tak. Itu belum lagi ditolak dengan apa. Kalau kita katakanlah zakat pendapatan pula. Tuan-tuan ada pendapatan, duit yang disimpan. Walaupun zakat pendapatan ni khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita ambil pendapat KL ada pendapat zakat pendapatan. Ulama kan dia ambil pendapat KL ada zakat pendapatan. Zakat pendapatan tu ditolak. Tapi zakat pendapatan bukan dia ambil terus, dia tolak pula dengan kewajipan-kewajipan bulanan, seperti makanan, seperti menanggung keluarga, seperti sekolah anak, seperti ibu bapa, seperti bil kesihatan, sakit, semua tuan-tuan tolak dan kira. Sebab itulah itu cerita lain lah. Nanti insya-Allah pada tempatnya. Jadi kat sini menunjukkan bahawa zakat tu dah ambil dari orang yang mampu. Maksudnya siapakah orang yang mampu? Iaitu orang yang paling kurang ada RM25,500 dalam bank dia. Itu yang paling kurang lah, zakat simpanan, ada di simpanan dia. Okey. Dari kalangan mereka ni lah yang kita bincang, yang kita sebut bahawa apakah di kalangan mereka ni ialah penduduk negeri tersebut ataupun dari kalangan mereka tu iaitu orang Islam. Adakah dia orang Islam atau penduduk negeri tersebut? Dekat sinilah para ulama ulama berkhilaf pendapat tentang masalah ini. Okey. استدل على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر والصحيح جواز نقلها لا سيما مع المصلحة بأن يكون له أقارب فقراء في غير بلد المال أو إعانة على الجهاد أو العلم. Jadi kat sini dalil bahawa apakah penduduk negeri tersebut sahaja
Memang di kalangan para ulama berkhilaf tentang masalah ini, tapi pendapat yang sahih dalam masalah zakat ni, kita agak terbuka sikit. Kita kata yang pendapat yang sahih adalah mereka itulah orang Islam. Maksudnya tak kisahlah siapa-siapa orang Islam yang ada dekat kawasan tu, dia bayar zakat kawasan tu. Okey. Dan diambil dan dibahagikan kepada orang fakir di kalangan mereka. Ada kat sini lah menjadi perbincangan di kalangan para ulama, iaitu kalau zakat tu dikumpul di Kuala Lumpur, boleh tak zakat tu dibawa ke Kelantan ke atau di Johor contohnya? Ini sebahagian mazhab tidak membenarkannya. Okey. Tapi pendapat yang sahih, yang rajih dalam masalah ni, iaitu boleh jika ada masalah. Contoh ya, bagi contoh ya. Saya duduk Kuala Lumpur. Saya bayar zakat dekat Kuala Lumpur. Tapi saya ada saudara dekat Perak yang miskin, tak ada makanan, tak perlukan duit apa semua. Dan dia pula dapat bantuan daripada pusat zakat sikit, 100 sebulan, 200 sebulan, yang tak cukup untuk nak menampung kehidupan dia. Maka saya sebagai ahli keluarga duduk Kuala Lumpur ni, apakah saya tak boleh bawa zakat saya pergi bayar dekat dekat adik-beradik saya kat Perak? Maka jawapan dia boleh. Jadi pendapat yang sah. Jadi daripada kalangan mereka tu, dari kalangan orang Islam di kalangan mereka. Saya rasa ini pendapat yang lebih kuat dan lebih relevan pada zaman ini. Sebab kita tengok ada setengah negeri sampai zakat 1 bilion. Ada negeri pula zakat dia berapa ratus juta je. Sedangkan negeri yang kaya tu banyak orang-orang yang berada. Jadi seharusnya saya rasa boleh dibawa ke negeri-negeri yang lebih miskin. Untuk apa dia? Sebagai lil maslahah. Lil maslahah, untuk maslahah. Bukan dipindah saja tak, maslahah. Dan kat sini negeri Perlis dia ada prinsip ni. Dia bayar zakat kat Perlis, kemudian dia boleh kembalikan. Lepas tu sekarang ni banyak dah pusat zakat, dia ada option, iaitu dia boleh kembalikan sebahagian peratus daripada zakat yang dibayarkan. Contohnya, katakanlah saya bayar zakat, katakanlah contoh-contoh saya bayar zakat 1,000 lah setahun. 1,000 setahun. Okey. 1,000 setahun, bila saya bayar kat pusat zakat, kalau Perlis dia ada option, dia akan kembalikan kepada saya lagi 50%, bukan untuk saya makan enjoy, tak, untuk saya bagi zakat ni kepada orang lain yang bukan daripada negeri Perlis ataupun dari negeri Perlis, tapi orang yang lebih yang berhak, yang kita tak tahu. Yang ini cantik juga. Cantik juga dia buat macam ni. Supaya apa? Supaya kita, kadang kita ada orang yang layak dapat zakat tapi belum tercapai, pusat zakat belum capai mereka. Okey. Nah, dari mereka yang dibagi kepada, kan dibagikan kepada fakir dari kalangan mereka, iaitu orang fuqara. Jadi dalil bahawa zakat itu diberi kepada fuqara, jangan bagi pada orang yang tak fakir. Dan ini juga peringatan kepada sebagian orang yang taraf hidup dia telah meningkat. Asalnya dia penerima zakat, tapi kemudian dia dah berniaga, dah kerja apa semua. Janganlah pula dia teruskan, biarkan dia ambil zakat tu, tak boleh. Hadis Nabi SAW, seorang itu meminta-minta bahagian daripada api neraka selagi mana dia minta-minta wang daripada orang lain, sedangkan dia tak layak untuk meminta-minta. Nabi kata hatta laisa fi wajhi muz'atul lahmin, sehingga tidak ada di wajahnya walaupun sekeping daging, dicari-cari wajahnya. Sebab apa? Sebab dia ambil makan harta zakat sedangkan dia tak layak. Baca kita Zadul Ma'ad semalam. Hmm. Kan? Bagaimana setengah puak daripada Bani Buwab. Bani Buwab ni datang, dan dia datang, dia kata, ya Rasulullah, nanti aku untuk menjadi ketua, dan nanti aku supaya aku dapat jadi boleh menerima bahagian daripada zakat. Rasulullah kata, sesungguhnya tidak ada kebaikan apa dia kata tidak ada kebaikan pada orang yang menguruskan urusan umat Islam, dan tidak boleh orang itu meminta-minta pada zakat sedangkan dia tak mampu. Terus sahabat tu tarik diri, tak nak dah. Ini ada sebagai orang dia biar, dia masih lagi terima lagi wang zakat untuk zakat apa semua. Lainlah kalau zakat tu untuk jihad fisabilillah, untuk dia nak sebarkan dakwah, itu lain cerita. Tapi poin dia adalah untuk diri dia sendiri, untuk dia makan dan untuk buat untuk kepentingan diri sendiri, maka ini tidak dibenarkan dalam syarak kita. Mestilah dari kalangan ila fuqaraihim. Hmm.
Dan jika mereka mentaati kamu, maka hal ini, maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka. Yang ini terjemahan ni agak ni kan. Iyakum wa karaima amwal. Maksudnya ialah jangan kamu bila kamu ambil zakat, kamu ambil yang paling bagus sekali. Apa benda tu ustaz? Contohlah orang tu dia tanam kata dia bela kambing. Kambing ni dia bela, kata dia bela kambing, dia ada kambing yang paling tinggi kualitinya. Katakanlah kambing boer lah katakan. Kemudian dia ada kambing sederhana, kemudian dia ada kambing yang paling lekeh lah, paling baka, yang paling tak elok. Bila kita ambil zakat daripada pertengahan sederhana. Dia ambil zakat daripada yang sederhana. Jangan kita ambil yang lebih. Maksudnya jangan kita ambil lebih daripada apa yang sepatutnya. Ini menunjukkan bahawa kita ni hatta dengan orang kaya, orang yang berduit sekalipun, jangan berlaku zalim, jangan ambil harta dia. Sebab tu hadis yang kata iyyakum wa karaima amwalihim. Jangan kamu ambil harta mereka yang paling mulia, jangan kamu ambil lebih. Maksudnya apa? Jangan kita ni ambil lebih daripada sepatutnya yang kita ambil, sama ada dari segi bilangan atau dari segi nilai kualiti. Ambil yang sederhana. Ambil dari kambing yang biasa tu dia ambil zakat. Tu juga beras. Ambil dari beras yang sederhana. Jadi yang dimakan oleh semua orang. Bukan beras yang radik, yang buruk, juga bukan juga beras yang sangat tinggi kualitinya. Tidak. Kerana kalau kita ambil yang buruk, kita menzalimi orang yang penerima zakat. Kalau kita ambil yang lebih, kita akan menzalimi orang yang pembayar zakat. Sebab tu Nabi sambung. Dan takutilah kamu doa orang yang terzalimi. Kita biasa dengar orang kita cakap, kita jangan menzalimi orang, doa orang zalim ini makbul. Tapi kalau kita tengok rupanya hadis berkenaan dengan doa jangan menzalimi orang, rupanya jangan zalimi orang kaya dengan kita ambil harta lebih daripada apa yang sepatutnya. Kalau begini halnya tuan-tuan, tak boleh ambil harta orang kaya, jangan zalimi harta dia. Macam mana pula ambil harta orang miskin? Allahul musta'an. Lebih-lebih lagi dah dilarang dalam syarak. Sesungguhnya tidak ada antara dia dengan Allah Ta'ala itu hijab. Iaitu doa orang zalim ni tak ada hijab. Dia terus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala makbul. Dan kata Syekh Abdul Razak ketika dia huraikan hadis ini, kata hatta orang kafir sekalipun, kalau dia dizalimi lalu dia kata, oh Tuhan, wahai Tuhan, secara umum macam tu saja, doa dia makbul. Sebab dia termasuk daripada orang yang dizalimi. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Jadi tuan-tuan, ini kesimpulan hadis yang sangat agung. Hadis ini menjadi asas dalam masalah zakat. Cuma para ulama bincang, kenapa tak disebutnya haji? Sedangkan ini pada di hujung-hujungnya tak disebutkan haji dan puasa. Maka para ulama bincanglah berkenaan dengan ini. Sebagai ulama kata kerana Nabi nak sebut 3 ni dulu, yang paling wajib dulu. Maka kamu ajar 3 ni, kemudian barulah kamu ajar seterusnya. Ada yang kata pula Nabi SAW bila nak dakwah, Muaz bin dakwah, Nabi SAW ajar mana yang penting dulu ketika itu. Ketika itu bukan musim haji dan ketika itu bukan bulan puasa. Nanti bila sampai bulan puasa dan sampai musim haji, barulah kamu cerita pasal puasa dan haji itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukuplah sekalian ini tuan-tuan. Barakallahu fikum. Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kita kefahaman terhadap agama ini. Kerana kefahaman terhadap agama ini tandanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan kebaikan kepada kita. Seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala akan kebaikan padanya, Allah Ta'ala bagi dia kefahaman agama ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.